أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Sahibul Fadilah, Imam satu atau Ketua Imam, Ashabul Fadilah, Ketua Imam, pengurusi masjid, saf kepimpinannya, Ashabul Fadilah, Ketua Guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni tak ramai, takut nak tengok berita pun mungkin. Wallahu alam. Cuma hak belakang-belakang ni kalau boleh masuk dalam lah, biar depan sikit hak. Jangan belakang sangat. Sekarang orang suka duduk depan, tapi ada juga jenis minat ke belakang. Hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Tajuk yang kita angkat pada malam ni adalah tajuk dalam kehidupan kita. Oleh kerana saya di rumah Allah, kita semua di rumah Allah, maka tajuk yang kita angkat untuk kita bincang adalah mengimarahkan masjid. Masjid ni tuan-tuan, namanya pun unik. Nama masjid, kalau ikut kaedah kiasi bahasa Arab, ismu makan, nama tempat, dia tak panggil masjid, dia panggil masjad atau wazan maf'al, tempat sujud. Tapi tidak dipanggil masjid kerana simai kita dengar itulah yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan masjid. Sebahagian orang-orang Arab dia kata masjid ni jim tu baris bawah, dan sesuai nama sujud ni kepala kita pun kita tunduk ke bawah. Kita merendahkan diri kita ghayatul khudu' kepada Allah Rabbul Alamin. Justru bila kita boleh buat macam itu, kita boleh kemukakan seperti itu, maka sebenarnya itulah yang kita katakan nama masjid. Bila kita sebut nama masjid, maknanya tempat sujud, tempat orangnya hati baik-baik belaka. Ramai orang datang masjid asalnya tak baik, tapi dengan iltizam dekat masjid akhirnya jadi baik. Malam ni insya-Allah saya sengaja nak bincang bab masjid ni dengan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Mungkin kita tajukkan adalah mengimarahkan masjid. Bagaimana kita nak mengimarahkan masjid kampung kita, tempat kita? Dalam nas ilahi Allah sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ata'az zakah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang mendirikan, yang mengimarahkan masjid, man amana billahi wal yaumil akhir, dia kena beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maknanya kerja untuk masjid ni, orang tak beriman dengan Allah dan akhirat payah. Kenapa kadang-kadang dia kerja, dia bersungguh, ramai yang terpaksa habis duit sendiri, ramai yang guna duit saku sendiri, ramai yang kerjanya tak berimbal dengan apa yang dia buat.
Dia dapat sikit je sagu hati, tapi orang ni kerana dia yakin pahala Allah bagi. Satu hari ada seorang perempuan dalam masjid Nabi, tua. Perempuan ni sakit, tiba-tiba mati. Nabi ni bila mati, pagi esok Nabi sembahyang, Nabi kata, mana makcik tu? Orang kata, mati dah ya Rasulullah. Setayang rak, kalau mati pukul 8 malam ni, lepas isyak sembahyang, tanang lah. Dia mudah dia macam kita, tunggu 4 hari 4 malam. Dah anak duduk di Amerika, tiket baru nak beli, lambat. Duduk di Kanada baru nak balik. Duduk di Burkina Faso baru nak balik. Duduk di Hulu Tembeling baru nak sampai. Jadi nak tunggu semua, kadang-kadang macam tu. Tapi ini tak. Apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, halla akhbartumuni, kenapa mudah bagi tahu aku? Mereka kata, ya Allah, dah oleh kerana dia orang biasa, padang kami je selesaikan, cukup kami je. Nabi kata, dulluni qabraha, tunjuk aku kubur dia. Bila tunjuk kubur, Nabi pergi kat baket lah, kat baket. Masjid Nabi dengan baket dekat je. Sampai Nabi semayang 2 rakaat pula dah. Semayang jenazah. Nabi semayang jenazah. Sudah Nabi semayang jenazah, Nabi diam. Nabi bersabda, inna salati lamunawwiratun ala kabriha, sesungguhnya salatku akan memberi cahaya kepada kuburnya. Lalu Nabi diam, dan Nabi kata, aku berbicara dengan perempuan ini. Perempuan ni kerja apa tuan-tuan? Kerjanya sapu-sapuh dalam masjid. Kalau kita gak noja tepung tok siok. Bila tengok itu, Nabi tanya dia, apakah pekerjaan yang baik? Dia kata, kerja membersihkan masjid sesuai dengan kemampuan dia. Nak ceritanya tuan-tuan, dia mengharapkan pahala Allah bagi. Ini yang kita nyatakan bahawa orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat saja yang mampu untuk mengimarahkan masjid. Imarah ni tuan-tuan, bukan semata-mata dia datang kat masjid, dia bina masjid, dia tengok lampu rosak, dia tukar, tengok kipas, tukar. Kadang-kadang dia bayar bil elektrik, bil air, dia bayar. Kadang-kadang dia tengok tabung dia masuk RM10. Mudah-mudahan itulah yang memberi ganjaran pahala di hari akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina semata-mata kerana Allah satu masjid, Allah akan bina rumahnya dalam syurga. Allah akan bina rumahnya dalam syurga. Apa kisah? Allah boleh buat apa-apa. Sebab apa? Sebab dia derma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru perkara yang paling penting, kita nak mengimarahkan masjid. Sifatnya beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sifatnya mendirikan solat. Ini tugasan utama masjid. Jom mari sembahyang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut bab sembahyang ni dengan menyatakan wa aqamas salat, yang mendirikan solat? Apa makna dirikan solat? Sebab salah satu caranya adalah sembahyang dalam masjid. Salah satunya sembahyang berjemaah. Inilah namanya wa aqamas salat, mendirikan solat. Kalau kita boleh dirikan solat, kesannya cukup besar tuan-tuan. Dirikan solat.
Semayang ajak ramai dan menunaikan zakat. Tuan-tuan ingat orang zaman dulu nak bayar zakat mari masjid, bagi angkat kadang-kadang guni beras 3 guni, bawa ke masjid zakat fitrah. Alhamdulillah kita dimudahkan zaman moden ni dengan bayaran harga. Tak cukup dengan itu, walam yakhsha illallah, orang duduk dalam masjid ini dia tak takut kecuali Allah. Sifat orang yang boleh imarah, dia ikut betul-betul, tapi bukanlah mana dia ikut kepala dia seorang-seorang. Kita kalau ada AJK masjid, kita kena bincang, kita kena meeting, nanti masalah akan jadi banyak. Mereka itulah golongan yang mengharapkan petunjuk ilahi. Fasa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini yang kita dambakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, macam mana kita nak imarahkan masjid? Pertama sekali tuan-tuan, alhamdulillah depan kita, apa yang kita tahu, apa yang kita tengok, apa yang kita faham, kita ada tengok kadang-kadang masjid tu cukup hebat. Ada masjid tu kadang-kadang suram, ada masjid tu tidak bernyawa, ada masjid tu hidup segang mati tak mau. Tapi ada masjid yang mana cukup meriah, jemaahnya penuh datang. Yang ini kita kena bina balik jiwaan tuan-tuan. Saya tadi lalu dekat dengan Pasar Malang, ramai orang Pasar Malang. Mikir kalaulah orang Pasar Malang pergi masjid susah, penuh. Tapi mujur untuk merehatkan tuan-tuan ni jadi ringan sikit, jadi boleh bergeliat, tak susah. Masjid tuan-tuan, macam mana kita boleh tengok depan kita masjid macam-macam. Masjid comel ada, masjid tak berapa comel ada, masjid amat comel ada, macam-macam. Saya pergi semayang di masjid Seri Sendayang. Allah, comel masjid, comel, cantik. Saya tak pernah tengok masjid secantik itu di Malaysia. Comel. Boleh pergilah buat lawatan sekali. Pergi dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok. Ada masjid yang comel-comel cantik. Ada pula jenis masjid yang besar. Masjid yang besar. Masjid di Indonesia, siapa pernah pergi di Jakarta, Masjid Istiqlal besar. Masjid yang besar, kalau kita tengok masjid di negara-negara Arab besar masjid. Di Morocco ada masjid besar. Yang terbaru di Algeria ada masjid besar. Saya pergi ke Abu Dhabi, ada masjid besar, Masjid bin Zaid. Allah, besar. Saya baru balik daripada Turki. Baru pun 3 minggu 4 minggu dah lah, baru-baru pun. Di Turki Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada Sultan Ahmad Masjid Biru besar. Di bandar Ankara, di bandar Istanbul sahaja tak kurang 2,000 masjid yang lama-lama. Masjid besar-besar yang bersejarah
beratus tahun, ada yang 1000 tahun. Tiba-tiba presiden baru Turki sekarang ni, dia bina satu masjid, Masjid Ulu Jam. Masjid ini besarnya boleh muat antara 50 ke 60 ribu orang. Macam stadium. Kita tengok ujung tu hujan tak kenal orang. Kalau hak pakai spek macam saya lagilah tak kenal. Ni hak mata cerah pun tak kenal. Luah. Saya pergi. Wow. Wow fakta lah. Wow faktor. Hebat. Besar masjid. Masya Allah. Masjid besar. Ini antara yang kita tengok. Jadi hak jenis besar ada, hak jenis cantik ada. Yang paling besar yang saya tahu, Masjidil Haram. Masya Allah. Masjidin Nabawi boleh muat juta orang. Kebetulan saya baru balik baru ni. Tengok ya Allah besarnya masjid. Poin yang saya nak sebut, imarah masjid. Soalan yang kita mengakasinya ataupun menterbalikkan, kenapa orang tak suka datang ke masjid? Tok imam, pengusi masjid, jawatan kuasa masjid, Tok Bila pusing kenapa orang tak datang masjid. Dulu, kini dan selamanya gitulah. Kalau sembahyang Zuhur 2 saf, tak boleh lebih 2 saf. Kalau pada mati tak ada tambah dah. Dengar kata mak 5 mati, daripada 18 orang tinggal 17. Itu pula seorang tu gaul, tak boleh mari kok, tinggal 16. Jadi banyak tu. Sedangkan rumah naik, penyewa banyak, orang ramai, tapi tak. Macam masjid ni kena hijab, orang tak nampak. Dia lebih nampak alam anda, Sogo, yang tu je boleh lalu, tapi masjid tak nampak. Tak ke huru hara keadaan macam ni. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa kita nak? Apa kita nak? Jawapannya tak lain tak bukan, kita nak tengok kenapa orang tak datang ke masjid. Inilah pokok apabila kita nak sebut imarah. Kenapa orang tak datang masjid? Saya akan senaraikan. Saya ingat cerita hampir 20 tahun lepas. Ada seorang murid saya, dia penyelia guru takmir, begitulah jawatan lebih kurang. Dia ada buat satu kajian, sebab dia selalu pergi masjid buat kajian. Kajiannya kenapa orang tak datang masjid. Dia beri lebih kurang dalam 25 sebab. Jadi malam ni dengan masa yang ada, kita nak bincang sebab-sebab tu sebahagian. Sebab pertama, sebagai contohlah ni, kenapa orang tak datang ke masjid? Masjid dekat kubur, orang takut. Tengok Tok Adi cerita dalam kubur macam-macam, jadi orang takut semua. Jadi rupa-rupanya masjid dekat kubur ni masalah juga. Bila masjid dekat kubur, sini dekat ke jauh? Dekat. Sebelah. Ha? Dekat ke sebelah? 500 meter okey lagi, okey lagi. Ini dekat sangat. Jadi hak ni selamat dah, tak ada dah. Bukan alasan. Kenapa masjid tak ada orang datang? Kurang. Kerana AJK bergaduh. Gocoh.
Ada orang viral baru ni tu, imam disekat oleh pengurusi masjid, gemuk, popak-popak, Allah kata belawak mulut, orang ada tayang. Benda tak comel, ya Allah. Jawatan kuasa masjid bergaduh. Jangan. Tuan-tuan, kita kena mikir masjid ni macam mana pakak nak tarik tetamu kita, tetamu Allah. 10 ahli jawatan kuasa masjid, dia kena tarik setiap orang tu 10 orang. Tak ke 100 orang. Ni tolak hak sedia ada 2 sah saya cerita tadi tu. Dah jadi 4 sah, 5 sah. Beri anugerah kepada jawatan kuasa masjid yang boleh tarik orang ke masjid. CJ kecemerlangan, jamu lai cikang sekali, mi Bandung. Yalah, apa salahnya benda gitu? Lainlah kalau benda yang pelik-pelik. Tengok kenapa orang tak datang ke masjid? Kerana AJK ni tak mesra jemaah. Mu budak duduk belakang. Masalahnya orang tua suka duduk belakang. Masa mayang dia suruh budak duduk belakang. Ada budak mari jabat hamba seorang, nama adik Nazrul. Oh, cakap, saya tweet biasa je, siapa beratus ribu tengok, mari masuk viral dia, terkenal dia. Apa yang saya nak sampaikan adalah masjid, jawatan kuasa masjid jadikan masjid ni mesra kanak-kanak. Macam kanak-kanak dia berlari, oh, itu kanak-kanak. Kalau hidup congok depan ni susah hati kita. Allah hati sungguh. Kanak-kanak macam tu lah. Mesra wanita, wanita boleh datang masjid. Mesra orang tua, mesra orang gauk, kenal orang gauk. Mesra orang OKU, orang OKU temu hamba, dia cakap dia nak datang masjid, semangat, tapi dia tak ada kemudahan. Tapi alhamdulillah saya tengok masjid ni sesuai sebab dia tak tinggi sangat. Jadi hak naik tangga tinggi tu dia tak tahan, tuan-tuan. Yang pakai kursi roda pun kita memudahkan. Jadi kalau sikap AJK masjid bersungguh-sungguh, insya-Allah tuan-tuan nak dak masjid kampung tuan-tuan orang rasa seronok. Awak duk masjid mana? Ikhlasiyah. Oh, orang kata wow, kejut kita. Tak dan ya, wow je. Wow, mana kagum lah. Jemaah ramai. Saya pergi ke Turki dekat Ankara, ada satu masjid semayang subuh macam semayang Jumaat. Semayang subuh macam semayang Jumaat. Dan fenomena yang terbaru berlaku di Palestin. Ada 3-4 grup mari temu hamba di Palestin, mari sini di pejabat. Minggu lepas mari juga. Cerita dia panggil Safqatul Qaran. Satu aksi daripada Israel yang disokong oleh Amerika untuk mengibu negarakan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Kita marah, kita bangkang, kita tak setuju. Natijah daripada itu bukan sekadar tu, mereka buat macam-macam.
Undang-undang peraturan tangkap rakyat Palestin tak sah kira lah. Ada yang kalau keluar tak boleh balik. Saya banyak tanya buat Palestin, apa dia nak buat tuan-tuan? Datang satu idea baru ni dalam 2-3 bulan ni. Idea baru ialah mereka setiap pagi datang ke masjid solat subuh berjemaah, dan mereka boleh melaksanakan solat subuh berjemaah ni sampai lebih hebat daripada solat Jumaat. Temenung Israel susah hati. Dan kawan tu tengah tidur malam tu, kena bangun awal pula, pukul 12 kena bangun dah, pukul 1 kena bangun dah. Susah hati. Akhirnya mereka sekat kampung ni, tak boleh masuk, tak boleh keluar. Kampung tu keluar pula. Sekat kampung ni keluar pula. Sekat sini, hak ni pula keluar. Nak sembahyang, tak buat apa. Kita tak payah sekat pun tak mari. Ni lah. Oleh-oleh ada. Saya ingat kali Israel suruh sekat atik. Masa tu baru nak mari. Tak sekat dah, hari Selamba. Tak ke huru hari. Hari ni dia. Masjid tuan-tuan. Apa cara kita nak majukan dia? Pastikan tajuk ceramah tu ataupun pengajaran tu ada masa kena kepada sahabat-sahabat penduduk kawasan ni. Mari sini suruh ceramah tajuk pertanian. Kawan ni tanah pun tak ada. Payuh. Ceramah tajuk pentingnya penternakan kambing. Mana boleh sini. Tak jejak. Masuk tajuk yang jejak dengan jiwa kita. Contoh, panggil ustaz ceramah tajuk hutang, bagaimana cara melansaikannya dalam Islam. Dia kupas betul-betul cara kita selesai hutang. Selama mana kita ada keberhutangan, kepala kita mikir letih. Sekarang kita nak selesaikan hutang. Boleh tak? Boleh. Bukanlah payah, bukanlah susah sangat pun, tapi cara kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang tajuk membina keluarga bahagia. Kadang-kadang tajuk cara mendidik anak-anak yang nakal. Kadang-kadang tajuk kenapa kita tak bahagia. Kadang-kadang tajuk cara terbaik nak datang ke masjid pada hari tertentu, masa tertentu. Bawa semua. Kita ambil tajuk yang ada kena-mengena dengan hidup kita, buat. Dan kadang-kadang masa ceramah tu kita buat 3 ceramah. 3 ceramah. Ceramah yang pertama ceramah orang tua sini. Ceramah yang kedua ceramah budak umur 7 tahun, 6 tahun sampai 12 tahun. Yang ni cerita sebelah sana ada ustaz seorang duk cakap kupu. Hari ni cerita Nabi Adam. Baca nasyid Adam, Idris, Nuh, Hud. Cerita Nabi Adam. Mereka tengok banyak kartun-kartun dalam YouTube hebat-hebat. Jadi mak pok ni duduk belajar sini, dapat ilmu, hak sana duduk dapat. Anak-anak muda cakap berkenaan tajuk yang sesuai. Aplikasi penggunaan handset yang betul, manfaat yang kita dapat. Jadi orang ni pun seronok. Dalam masa 3
Dalam masa satu malam 3 puak. Kita akan pastikan pukul 9, pukul 8.30 semua selesai. Pukul 9 pakat balik habis dah. Anak pun dapat boleh cerita khabar. Cerita Nabi Idris malam ni, cerita Nabi Zakaria malam ni. Yang ni pula dapat cerita pengalaman baru gini-gini. Yang abah pun dapat. Kan bagus. Masjid Nabawi, berapa orang tukang ceramah? Beratus, berpuluh setiap malam. Apa salahnya? Contoh. Jadi masing-masing, iyalah kami cakap tajuk mengimarahkan masjid. Budak umur 6 tahun faham apa contoh tajuk ni. Sebab kita tak tackle dia. Kita kena tackle masing-masing. Orang ni tackle, orang tu tackle, orang ni tackle semua. Ini pun satu. Poin seterusnya, kita juga memerlukan sebagai contoh, bila kita tengok dalam masjid ni, kita juga memerlukan untuk menyelesaikan masalah. Cari kaunselor, apa masalah settle. Tok Imam boleh jadi. Hamba di pejabat, ramai yang datang cerita masalah. Sebab tu saya ni tua pada umur, dengar masalah orang. Sedih dengar masalah politik. Masalah kalau tanya wartawan duk tanya tu, saya tu jawab tu betul. Masalah sajak, kena sajak tanya. Masalah abam, kena abam. Rahimahullah almarhum abang. Macam-macam masalah. Itu masalah orang. Masalah ni pula ada. Jadi di masjid boleh buat. Selesai masalah. Sebenarnya rumah tangga tu jadi masalah kerana tak ada pergi masjid. Tak pernah semayang ibadat bersama. Tapi kalau semayang ibadat sama, ada masalah? Tak ada. Masuk waktu, dah masuk kat dah. Berhenti dulu ke teruk? Sambung sikit azan dulu. Allahu Akbar.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang berlaku kalau kita tengok banyak cara kita cuba untuk selesaikan nak mengimarahkan masjid ni. Antara perkara yang penting antaranya adalah kita cuba jadikan masjid tempat perdamaian dan tempat kasih sayang. Kita bukan payah sangat nak jadi masjid tempat perdamaian, tempat kasih sayang. Kadang-kadang kita bergaduh ke ni. Kita buat satu liqa' mahabbah, pertemuan mahabbah, ajak makan, ajak minum, ajak sama-sama, buat yang terbaik. Kemudian kita sama-sama bermaaf-maafan. Kadang-kadang perkara macam ini kita nampak teruk, susah, tapi kalau kita cuba ramuannya cukup baik. Saya duk nampak duit masjid siapa yang dapat gunakan. Mungkin di sini kita tengok dasar jawi atau seumpamanya. Apa yang sepatutnya kita gunakan untuk imarahkan masjid? Boleh jadi kita ada satu tabung makan minum masjid. Saya nak sangat kalau ada masjid dengan adanya orang miskin, orang susah, jadi rakam masjid. Dalam pukul 12.30, pukul 1 tengah hari, orang fakir miskin boleh datang ke masjid, boleh makan nasi. Kita deal dengan beberapa restoran, kita minta dia jual kuah kita dengan harga yang murah, dan kita tengok makanan yang murah ada. Carilah 5-6 siapa nak sponsor. Kerjanya masjid ni masak nasi yang periuk besar, yang elektrik, boleh masak 50 orang. Mari mereka makan dengan lauk dijaga, beri sikit. Kalau cara tu mungkin jatuh dalam RM2, RM3 je seorang. Dia makan tengah hari, adanya teh, buat boleh makan, selesai. Sekeluarga, anak-anak, ibu bapa mari makan. Dia, kita ni orang Islam ni, kurang-kurangnya orang Islam lah, orang Melayu kita ni, makan utamanya tengah hari tu je. Tengah hari tu je makan banyak, malam ni slow sikit dah. Kita cuba makan. Kita cuba makan, tuan-tuan. Makan. Sahabat-sahabat jamu makan. Orang ni jamu, orang ni jamu. Allah, baik. Akhirnya mereka kasih kat masjid. Mereka kasih kat masjid. Zaman Nabi amat banyak. Zaman Nabi amat banyak. Kalau kita tengok, mereka yang sanggup korban di masjid. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka jamu makan apa yang mereka kasih kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan perang. Mereka kata, kami jamu kamu kerana Allah. Kami tak minta daripada kamu sebarang balasan dan ucapan terima kasih pun. Sebenarnya kami takut kepada Allah Tuhan kami pada hari segala muka masa mencukup.
Tuan-tuan, cuba laksanakanlah dengan seterbaik. Saya ada 2 tempat, hari Sabtu, hari Ahad, mengajar. Dah kat 10 tahun dah, lama dah. Satu di Selangor, satu di Negeri Sembilan, dekat rumah lah. Satu di Sepang, satu di Nilai. Saya dapati kalau hari kita jamu kambing bakar, ramai datang. Jadi Tok Imam kena jamu juga kambing bakar. Kumpul pakai sekadar yang ada ni sekali-sekala buat majlis jamu kambing bakar. InsyaAllah 100 orang, 200 orang, kadang-kadang 300, 400 orang. Sebab manusia ni dia suka makan. Ada benda makan ni penting. Saya tanya Tok Imam, ada makan tak malam ni? Kata ada. Kalau ada nak ceramah pendek ada. Maksud saya ialah gurau-gurau, tapi sebalik tu orang akan rasa. Dan masjid ni kena perkasakan buku. Kena ada satu sudut dewan baca buku. Buat maktabah ataupun perpustakaan kecil. Buat ada situ ruang baca. Carilah majalah yang baik-baiklah, bukan majalah yang menjolok mata tak. Majalah Islam ada, majalah solusi ada, macam-macam. Cari buku. Pejabat mufti pun ada buku sebahagian. Beli buku, letak. Jadi mereka mari baca. Boleh buat program untuk anak-anak baca buku, dia akan seronok, ilmu dapat. Ada ustaz mari cakap satu buku Imam Syafi'i syarah, dengar habis dia faham. Baca buku Warqah buat pengantin ni, kalau nak khusus kahwin ke apa ke, pengantin tua lama ke pengantin baru, boleh semua baca buku, tak ada masalah. Nak kenal Rasulullah SAW, buat pertandingan siapa hafal nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudha bin Niza bin Ma'ab bin Adnan. Dia ingat. Siapa ingat? Baca buku. Beri hadiah RM10. Siapa dia ingat? Payuh orang nak ingat tu. Jadi mereka pun apa kasih kat Nabi. Baca, buat diskusi kitab hadis 40. Kita target 2 bulan kita tamat. Baca hadis ni, akhirnya khatam. Buat nasi kunyit, jamu semua sekali. Boleh dapat ilmu hadis. Bayan linnas, nak tahu isu-isu semasa, kita pun tahu. Kadang-kadang kita diskusi pula isu halal dan haram. Tengok buku halal dan haram, hak mana halal, hak mana haram, kita akan tengok. Ini salah satu daripada cara kita nak meramaikan jemaah ke masjid. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah dulu. Jarakkan daripada bergaduh, jarakkan daripada bermasang muka. Tahu amanah sebagai jawatan yang kita dapat sebagai contoh, dan kita jadilah antara sebaik-baik manusia. Saya akhiri dengan kita boleh. Saya minta izin untuk saya menggunakan soalan 3 soalan untuk jemaah juga. Okey. Soalan jemaah. Yang pertama, bagaimana soalan jemaah, ada jemaah biasanya ada jemaah yang dibuang tahu apabila dia datang masbuk sebagai contoh, sebagai isyak 4 rakaat, dia datang masa rakaat kedua, kemudian dia kejar imam sampai dia kejar imam, maknanya dia tak tambah kemudian 2 rakaat lagi, tapi dia kejar daripada awal hingga dapat rakaat ketiga bersama imam, dia sadar imam. Ada isu yang kedua. Okey, kita jawab satu-satu lah. Kalau kejar tu iman, jangan kejar. Dah kita mari lewat, biarlah sudah lewat. Nabi ajar kepada kita, fiqh kata masbuk. Apa makna masbuk? Didahului oleh imam. Dia mari lewat lah tu.
Maka kata Nabi, atimmu, maka sempurnakanlah selepas daripada itu. Sebab bila dia kejar imam, dia menyalahi. Kenapa? Masa tu imam tak rokok, dia rokok dah, dia sujud dah, dia ni sebab nak kejar ni. Dia bukan macam kejar mengejar, tak ada. Semayang ni kena ikut cara Nabi ajar. Jadi perbuatan tersebut adalah menyalahi apa yang dia ajar. Yang sebenarnya kita mari satu rakaat ke sempat dengan Tok Imam, Tok Imam beri salam, kita sambah lagi 3 rakaat kalau semayang isyak sebagai contoh. Itu caranya. Wallahu a'lam. Dari segi solat itu sah ke tak sah? Saya merasakan perkara ni mukhalafah dan dia kena mufarakah daripada imam. Sebab nas kata iza kabar al-imam fakabbiru wa iza raka' farka'u. Jadi iza ni mana tertib, ni cara dia. Bila kita melanggar ketertiban, kita telah menyalahi. Jadi cara terbaik kalau awak nak buat macam tu, awak mufarakah daripada tu imam, maka selesailah. Tapi kita tak boleh pergi semayang mufarakah. Yang kita boleh mufarakah tu kalau imam tu batal, barulah kita mufarakah. Wallahu a'lam. Isu yang kedua masih dalam solat Jumaat, masih dalam isu masbuk. 3 orang datang ke masbuk 2 rakaat. Bermakna selepas imam salam, ketika kita tambah lagi 2 rakaat. Cuma dua orang itu di belakang dijadikan seorang lagi sebagai imam. Masalah ini masalah yang menjadi khilaf ulama, masyhurnya dibolehkan untuk menggantikan sesama makmum-makmum yang sudah tidak ada imam ketika itu, kerana mereka ni ahli masbuk, seorang mengimamkan mereka, tak jadi masalah, dibolehkan mengikut pendapat yang rajih, yang masyhur. Wallahu a'lam. Yang afdalnya nak buat boleh, tak buat tak boleh, tak apa. Isu yang ketiga tentang hadis Zinurani yang mana Rasulullah pernah solat 4 rakaat di solat 2 rakaat. Kemudian ditanya, "Aqasar tas-salat an-nasita ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sambung sembahyang. Jadi kita suatu bersamaan jelaskan perkara ini dalam kedudukan mazhab Syafi'i. Okey, dalam isu seperti ini kami telah syarahkan tadi pun dalam hadis dalam kitab Safinatun Najah. Ada 4 sebab kenapa kita dikenakan sujud sahwi. Salah satunya yang disebut oleh pengarang Safinatun Najah adalah apabila berlaku meninggalkan perbuatan yang wajib secara terlupa atau lalai. Kemudian bila dia ingat semula, dia boleh patah, dia hanya sambung yang dia kurang tersebut dan berakhir dengan sujud sahwi. Riwayat menyebut Nabi sembahyang zuhur, satu kata asar, sebagaimana dalam Sahih Muslim dan lain lagi. Sudah Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi terus beri salam. Bila dia beri salam, dia keluar dan dia duduk di satu tempat dalam keadaan muka macam marah. Jadi sahabat gerung tengok. Akhirnya Zulyadain datang. Zulyadain nama sebenar adalah Khirba. Dia datang, dia kata kat Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku siratis salah am nasita?" Adakah semayang telah dipendekkan atau dikasarkan atau kamu lupa? Nabi jawab, "Ma kusiratis salah wa ma nasitu." Sembahyang tidak dikasarkan, dipendekkan, dan aku tak lupa. Nabi jawab, apa kata Nabi? Nabi kata, ni kata Nabi. Apa kata Nabi? "Asadaqa Zulyadaini?" Adakah Zulyadain itu benar? Dia jawab, ya. Lalu Nabi masuk sembahyang, Nabi sambung, kemudian sujud sahwi. Mafhum daripada kisah ni menunjukkan ulama mengambil banyak istinbat hukum. Salah satunya adalah bagi mereka yang terlupa tapi masa tu tak lama, janganlah sudah beri salam 2 rakaat pergi makan roti canang, order roti telur dulu, bincang bab politik dulu sekejap, popa sampai setengah jam,
Tok Bila pun malu-malu cakap, "Mam, kita dah minum teh dah ni. Sebenarnya mas mai 2 rakaat ni." Dia kata, "Betul ke?" "Betul. Jom mari kita semayang ramai-ramai, tambah 2 rakaat lagi." Itu tak boleh. Itu kena start balik daripada awal 4 rakaat. Yang kedua, sepatutnya bila makmum tahu saja, makmum terus beri ingat kepada tok imam, dan tok imam mengesahkan betul-betul terus semayang 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Yang ketiga, di sini Islam ajar cara apabila berhenti bukan pada tempat je. Ada cara masuk, cara semayang balik. Ini boleh berlaku. Kadang-kadang kita semayang dengan isteri kita, anak-anak kita, 2 rakaat kita berhenti dah. Dia kata, "Bang, tak cukup 1 lagi." Kita pun bangun, Allahu Akbar, semayanglah, terus semayang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wallah. Cuma daripada segi berhentinya itu, ada ulama tentukan berapa perkataan yang Nabi dan Rasul diajari bercakap. Di dalam bahasa Arab kita sama Melayu kita tu, adakah boleh sambung ataupun bila kita cakap sama Melayu terputus? Okey, masalah ni masalah khilaf ulama. Ada yang kira lapang patah. Saya melihat dalam isu ini bergantung pada huruf. Adapun dalam bahasa kita, maka hukumnya dibolehkan tak kala kita merasakan masa tu kita sudah keluar semayang. Bila kita keluar, takkan kita nak cakap baca Arab, tok imam pun tak faham. "Ya imam, aku siratis salah am nasita." Tok imam kata, "Ma aku siratis salah wa ma nasitu. Asadaka hadzal rajul kadzab aw la?" Contohnya, dak ke huru-hara makmum pun tak tahu apa. Jadi benda macam ini huruf bahasa, sebab masa tu cakap di luar daripada solat. Tapi selepas kata ya, tu patah lalu. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengan pencerahan yang ditutup